Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Martabat taubah. Jadi sebelum pada ini kita telah membicarakan bahawa seseorang yang melakukan dosa hendaklah dia sentiasa bertaubat kepada Allah. Kerana dosa ini mengotorkan hatinya, menggelapkan hati. Maka apabila seorang itu bertaubat kepada Allah, maka taubat itu membersihkan hatinya, menjadikan hati yang gelap itu bercahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang banyak dosa menjadi satu penghalang dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka seseorang yang berat melakukan amal ibadat adalah disebabkan dosa-dosa yang dia telah lakukan. Maka sesiapa yang membawa dosa dengan tidak bertaubat kepada Allah, maka hidupnya binasa, dan dia adalah orang yang rugi. Dan sesiapa yang dipilih oleh Allah Ta'ala, ia bertaubat kepada Allah, maka apabila dia bertaubat, maka akan dihapuskan segala dosa. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa itu umpama ia tidak ada dosa, seperti orang yang sudah tidak ada dosa lagi. Maka disuruh agar kita sentiasa bertaubat. Lalu dikatakan bahawa perjalanan orang yang ingin dekatkan diri dengan Allah mesti melalui jalan taubat. Kerana tidak ada taubat bermakna tidak ada perjalanan kepada Allah. Maka seseorang yang melakukan amal ibadat tanpa disertai dengan taubat, maka ibarat ia berlari di tempat yang sama. Maka boleh jadi ibadatnya bercampur dengan maksiat, dosa dan sebagainya. Sedangkan dosa itu perlu dibersihkan dengan jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli tasawuf bukan saja tertumpu kepada taubat daripada maksiat. Kerana pada pandangan ahli tasawuf, orang yang bertaubat daripada maksiat adalah orang awam, orang kebanyakan. Jadi kita ini yang banyak melakukan dosa, maka disuruh kita bertaubat. Taubat daripada maksiat, dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maksiat ini ada dua, satu maksiat zahir, satu maksiat batin. Maksiat zahir umpama dia berzina, berjudi, minum arak dan sebagainya. Maksiat batin umpama dia ujub, takabur, riya, sum'ah dan sebagainya. Maka hendaklah dibersihkan zahir dan batin. Dia disuruh agar membersihkan hatinya. Kerana apabila seseorang itu melakukan dosa, maka yang kotornya, yang gelapnya adalah hati. Maka disuruh seseorang itu agar bertaubat kepada Allah. Maka bukti dia ini benar-benar bertaubat kepada Allah, dia boleh meninggalkan maksiat. Mampu dia meninggalkan maksiat dan dia telah berubah, berlaku perubahan. Yang pertama, berubah kawannya, mesti kawan yang baik. Yang kedua, mesti berubah akhlaknya, mesti berubah mana lebih baik, akhlaknya menjadi lebih baik. Yang ketiga, berubah amal ibadatnya, ibadatnya semakin bertambah. Semakin bertambah dekat dengan Allah Ta'ala, hatinya semakin suka melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala, dan bertambah ia akan ilmu. Dia belajar ilmu agama, semakin dekat diri dengan Allah Ta'ala. Maka ahli-ahli tasawuf dikatakan bahawa bukan saja tertumpu kepada maksiat. Kita hari ini mungkin kita bertaubat kerana maksiat yang dilakukan, kerana kita masih lagi tak lepas dengan maksiat. Baik zahir, baik batin. Tak maksiat lidah, maksiat tangan. Tak maksiat tangan, tak maksiat kaki. Tak maksiat kaki, telinga, tak telinga mata. Itu maksiat terlepas hari ini. Yang banyaknya lah maksiat lidah, maknanya, ataupun maksiat mata dan sebagainya. Maka maksiat ini tak lepas daripada diri kita. Maka disuruh bertaubat, taubat daripada maksiat. Maka apabila seseorang itu sudah bertaubat daripada maksiat, lalulah dia mampu meninggalkan maksiat tadi. Adakah dia sudah tidak perlu bertaubat? Tak perlu lagi bertaubat. Maka taubat ini ada yang pertama bagi ahli maksiat.
dia bertaubat. Ahli fasik dia bertaubat. Ya, dan daripada maksiat itu dipanggil orang awam. Yang kedua dia panggil taubat daripada hati yang lalai kepada Allah, itu orang khawas. Apabila hati dia sudah ingat kepada Allah, beribadat, ingat satu ketika dia lalai sekejap, lalu bertaubat kepada Allah. Lalulah terlupa dia, lalai sekejap, lalu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bahkan mereka bertaubat daripada semua perkara yang menyibukkan hati daripada mengingati Allah Ta'ala. Jadi hati ini kadang-kadang disibukkan dengan perkara yang lain daripada ingat Allah. Kadang-kadang disibuk dengan anak, kadang disibuk dengan isteri, kadang-kadang disibuk dengan kerjanya, dengan kerjaya dia. Akhir sekali menyebabkan dia lalai juga kepada Allah. Maka setiap kali dia ini lalai daripada mengingati Allah, lalu dia bertaubat kepada Allah. Taubat daripada lalai, dia daripada mengingati Allah. Maknanya apabila hati dia sibuk mengingati selain daripada Allah, lalu dia terus bertaubat kepada Allah. Ini ahli-ahli sufi, ataupun dipanggil orang yang khawas, orang yang istimewa, orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disuruh kita ini bertaubat bagi orang awam. Bagi orang awam, maksiat-maksiat perlu ditaubatkan dahulu. Jadi hari ini kalau ibadat seseorang itu tidak disertai dengan taubat, kalau dia sekadar ibadat saja, sembahyang, tak tinggal, baca Quran dan seumpama, tapi tidak disertai dengan taubat, maka berlakulah amal ibadatnya bercampur dengan yang kotor, yang baik dia bercampur. Amalannya tidak lagi benar-benar bersih, kerana apabila dia melakukan maksiat, dia tidak bersihkan maksiat tadi. Sebab itu Nabi beritahu bagaimana orang itu, kalaulah dia itu di depan rumahnya itu ada sungai dan dia mandi 5 kali sehari. Walaupun 5 kali sehari itu dikatakan ia sebagai sembahyang 5 waktu, maka setiap kali kotor mandi, setiap kali kotor mandi. Ada lagi tak kotoran? Tidak ada, kata sahabat Nabi. Maka demikianlah sembahyang. Demikianlah sembahyang. Kalau orang itu kotor hatinya di sembahyang, lalu sembahyang tadi membersihkan hatinya, membersihkan jiwa dia. Tapi sekarang masalahnya sembahyangnya itu tidak mampu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah ia daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Maknanya selamat ia daripada buat dosa-dosa besar. Tetapi sembahyangnya itu tidak dapat lagi mencegah ia daripada dosa besar, bermakna dia memerlukan taubat. Bahkan memang setiap orang beriman, baik orang fasik, baik orang soleh, orang yang beramal ibadat, tetap kena bertaubat kepada Allah, kerana agar amal ibadatnya sentiasa bersih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disuruh kita agar sentiasa ingat kepada Allah. Bila sudah ingat kepada Allah, hati betul-betul ingat kepada Allah, apabila terlupa sahaja, maka kena juga bertaubat kepada Allah. Hari ini tidak ingat lagi pada Allah, maka orang yang ingat pada Allah, dia tak mampu buat maksiat. Bila dia ingat, dia memang tak mampu buat maksiat. Kalau dia mampu buat maksiat, itu bukan orang ingat Tuhan. Seseorang itu tidak dikira orang itu beriman, benar-benar beriman apabila dia berzina. Orang yang berzina itu dia tidak berzina dalam keadaan dia beriman. Satu hadis, la yazni zani fahuwa mu'min. Dia tidak berzina. Seorang yang berzina itu tidak berzina kalau dia dalam keadaan dia beriman. Maknanya apa? Kalau benar-benar dia ingat betul kepada Allah, dia tak mampu buat maksiat. Tak mampu nak buat maksiat. Walaupun ada peluang nak buat maksiat. Ketika Zulaikha menggoda Nabi Yusuf AS, wa ghallaqatil abwaab wa qalat haytala. Ketika Zulaikha, Siti Zulaikha menutup habis pintu, ghallaqa fa'ala, maknanya benar-benar tutup, selok belakang belah bawah, tutup betul-betul, tamu boleh keluar. Ketika itu Nabi Yusuf mengatakan, aku takut kepada Allah. Mari takut kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab hati yang bersih ini tak mampu nak buat maksiat.
tidak mampu nak buat maksiat, maka kena bersihkan hati agar maksiat itu dapat dihindarkan. Maka jalan pembersihan hati adalah taubat, yakni bertaubat ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa bila hati itu sudah ingat kepada Allah, sentiasa ingat, maka sentiasa ingat, sudah pasti dia tidak mampu melakukan maksiat. Jadi yang maksiat dilakukan itu kerana masih lagi hati tidak hidup, tidak ingat kepada Allah. Tapi setelah dia benar-benar ingat dengan Allah, lalu dia terlalai daripada ingat Allah, kerana disibukkan dengan sesuatu perkara, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara inilah yang diisyaratkan oleh sufi yang agung Zunnun Misri rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang taubat. Lalu kata Zunnun Misri, taubatul awam minaz zunubi wa taubatul qawwasi minal ghaflati. Sesungguhnya taubat orang awam adalah daripada segala dosa. Dosa-dosa yang ia lakukan, dia bertaubat kepada Allah, yakni dosa-dosa besar, hatta dosa kecil pun dia bertaubat kepada Allah. Hanya ulama mengatakan bahawa dosa-dosa kecil boleh dihapuskan, terhapus ia dengan ibadat-ibadat sunat. Kalau dia tidak bertaubat, dia melakukan ibadat-ibadat sunat seperti sembahyang sunat, membaca Al-Quran, bersedekah, infak fisabilillah, maka amalan-amalan sunat ini menghapuskan dosa-dosa kecil. Namun demikian, pendapat ulama mengatakan bahawa seseorang itu untuk menghapuskan dosa besar, maka ia kena bertaubat kepada Allah. Yang pertama, meninggalkan maksiat. Yang kedua, menyesal di atas segala kelakuan yang ia telah lakukan. Yang ketiga, berazam bersungguh-sungguh tidak akan melakukan lagi maksiat yang telah dia lakukan. Yang keempat, merasa benci di atas perbuatan-perbuatan maksiat dosa yang telah ia lakukan. Maka orang itu apabila ia benar-benar bertaubat kepada Allah, maka dia dikira orang yang dikasihi oleh Allah, dibersihkan hatinya daripada Allah, daripada maksiat ataupun kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian, disuruh orang-orang ahli ibadat disuruh taubat. Maka perjalanan taubat ini dilakukan, diamalkan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam Al-Quran, wa tubu ila Allah taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Maknanya, maka disuruh ia agar bertaubat kepada Allah Ta'ala. Siapa yang disuruh? Wa tubu ila Allah, taubatlah kamu. Siapa? Adakah dikhususkan? Tidak dikhususkan. Bahkan semua orang yang beriman kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dikhususkan kepada orang fasik. Wahai orang-orang fasik, taubatlah kamu pada Allah. Tidak. Wahai orang-orang yang melakukan maksiat, tidak. Tapi wahai orang-orang yang beriman. Makna orang yang beriman, hatta orang yang ahli ibadat pun dia kena bertaubat juga kepada Allah. Boleh jadi dalam ibadatnya dia terlalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah At-Tamimi berkata, syattani baina ta'ibin wa ta'ibin. Fataibun yatubu minaz zunubi was sayyiati, wa taibun yatubu minaz zalali wal ghaflati, dan wa taibu yatubu min ru'yatil hasanati wa ta'ati. Tengok, maka di sini dinyatakan peringkat-peringkat martabat orang yang bertaubat. Maka jauh beza di antara orang yang bertaubat dengan orang lain yang bertaubat. Jauh beza orang yang betul-betul bertaubat, maknanya dengan orang lain yang bertaubat. Kita bertaubat, orang yang bertaubat orang awam, orang lain yang bertaubat orang khawas, tak sama. Tak sama kita yang bertaubat dengan orang lain yang bertaubat. Orang yang khawas bertaubat dengan orang awam tak sama. Sebab tu atas kedudukan orang-orang yang sembahyang ini, kedudukan dia tidak sama. Orang yang ahli taubat, kedudukan dia tidak sama. Lalu dikatakan bahawa
ada orang yang bertaubat daripada dosa-dosa dan kejahatan. Ini orang ahli maksiat. Umpama kita yang banyak dosa, maka taubatnya daripada dosa-dosa, daripada maksiat-maksiat. Maka sebab itulah kalau ditanya kenapa tidak khusyuk, kenapa tidak istiqamah ibadat, kenapa hati tidak tenang, kenapa masih lagi ragu-ragu dalam ibadat, kenapa ibadat kita daripada dulu sampai sekarang tidak ada beza? Jawapannya satu je, kamu belum lagi bertaubat pada Allah. Kita belum lagi taubat pada Allah. Maka pembersihan hati itu tidak betul-betul berlaku. Sebab itu dikatakan bahawa perjalanan orang yang nak sabar pada Allah mesti jalan taubat. Sebab itu kalau kitab Ibnu Athaillah dalam kitab Tajul Arus awal-awal lagi bab taubat. Maknanya kerana apa? Kerana dikata oleh ulama bahawa orang yang tidak bertaubat maka ia bukanlah orang yang berjalan pada Allah. Kita duk sangka kita berjalan kepada Allah, kita duk sangka amal ibadat kita semakin dekat dengan Allah. Bagaimana amal ibadat kita semakin dekat dengan Allah, sedangkan kita tertambat dengan dosa-dosa? Bagaimana kuda itu nak berlari jauh sedangkan tali itu masih tertambat pada tubuhnya? Masih lagi tertambat dengan dosa-dosa. Macam mana dia nak berjalan dengan Allah? Maka dikatakan orang yang tidak bertaubat dikira tidak ada sair padanya. Sair ini tidak ada perjalanan dia dengan Allah. Orang yang ada perjalanan dengan Allah, hatinya akan berubah, akhlaknya akan berubah, ilmunya akan bertambah, akhlaknya semakin halus, adabnya semakin halus, baik dengan makhluk, baik dengan sesiapa saja, dengan binatang pun halus. Tengok Nabi Allah Sulaiman macam mana. Apalah kiranya Nabi Allah Sulaiman dengan semut. Tetapi apa yang dikatakan Allah Ta'ala menunjukkan bahawa ketika Allah Ta'ala dia memberi kepada Nabi Allah Sulaiman mendengar suara sang semut bercakap. Kedua semut mengatakan bahawa masuklah kamu ke dalam tempat perlindungan kamu. Maknanya udkhulu masakinakum, masuk dalam tempat kediaman kamu. Kerana apa? Kerana Nabi Allah Sulaiman, tentera Nabi Allah Sulaiman nak lalu. Nabi Allah Sulaiman bila mendapati bahawa ada tentera-tentera semut, Nabi Allah Sulaiman stop dulu tentera dia. Supaya apa? Supaya selamat semut tadi. Semut tadi selamat, supaya semut tadi masuk dalam dia punya tempat penginapan dia ataupun tempat duduk dia, sehinggalah selamatlah, bolehlah tentera Nabi Allah Sulaiman berjalan. Maka demikian halus adabnya sampai kepada binatang pun halus. Maknanya kenapa? Kerana apabila seseorang itu benar-benar hatinya sudah suci kepada Allah, berlaku penyucian hati, menjadikan hatinya suci adalah melalui proses taubat kepada Allah. Bagaimana pakaian yang kotor nak jadi bersih perlu dibasuh. Maka bila dibasuh lalu digosok hatinya ataupun pakaiannya dengan sabun ataupun dengan taubat, dengan zikrullah, dengan istighfar, sehinggalah hatinya bersih, rasa benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah akan berlaku perubahan pada dirinya. Orang yang bertaubat ini Allah Taala akan beri kepadanya, dia ini merasa benci maksiat, mudah meninggalkan maksiat, satu. Yang kedua, Allah Ta'ala jadi ringankan tubuh badannya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu disuruh seseorang itu agar bertaubat. Orang yang pertama, taubat daripada dosa-dosa yang dia telah lakukan. Sebab itu kita yang tidak bertaubat ini, kita buat dosa pun tak sedih. Jauh sekali nak menangis, buat dosa pun tak sedih. Lalu dikatakan peringkat pertama, bertaubat daripada maksiat, dosa-dosa yang telah dilakukan. Ada orang yang bertaubat daripada kesilapan dan kelalaian. Lalai dia sudah ahli ibadat sebenarnya, tetapi dia ghaflah. Ghaflah dengan arti kata lalai dia kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan ghaflah itu, orang itu boleh buat amal ibadat tapi tak buat amal ibadat. Dia duduk dalam surau, boleh sembahyang sunat, tak sembahyang sunat lagi. Ni minta pelajar-pelajar sembahyang sunat.
Duduk di dalam surau, bolehlah dia duduk saja. Ini ghaflah. Bukan tidak ahli ibadat dah. Sembahyang tak sembahyang, buat amal ibadat, tapi dia ini tidak dia telah melalaikan amal ibadat tadi. Sedangkan dia boleh buat amal ibadat dan dia duduk dalam ibadat, bukan duduk dalam maksiat. Maka lalai ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada kelalaian ini, lalai ini, dia pun bertaubat juga pada Allah, yang hatinya sepatutnya ingat kepada Allah. Kalau orang khawas, hatinya tak putus dengan Allah. Tak putus. Tak putus. Tak putus macam mana? Umpama seseorang yang ingat pada seseorang yang lain. Kalau dia seseorang itu, dia ingat kepada seseorang yang lain, tak putus ingatan dia. Walaupun dia berjalan pergi mana-mana, dia ingat saja. Dia ingat saja kepada seseorang. Lelaki ingat pada perempuan, tak putus-putus. Duduk mana-mana ingat saja. Lebih-lebih lagi lah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila ingat kepada Allah, tak putus dia. Tiba-tiba terputus dia ingatan dia kepada Allah. Sama ada dengan disibukkan dengan anak-anak, disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan ahli keluarga, akhirnya terlupa dia kepada Allah. Lalu bila terlupa dia kepada Allah, bertaubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku pada para sahabat. Bila dia sembahyang, nampak binatang melintas, burung melintas, dia lalai dalam sembahyang, terus taubat pada Allah, terus bertaubat pada Allah. Ada seorang sahabat Nabi yang dia terpandang wanita, terbuka aurat sedikit saja, bertaubat, menangis siang malam, menangis siang malam, menangis siang malam, akhirnya membawa pada kematian di atas kesilapan dosa yang dia telah lakukan. Lalulah ketika Nabi sembahyang urus jenazah dia nak pergi ke tanah perkebumian, Nabi dapati bahawa dipenuhi para malaikat mengiringi jenazah sahabat Nabi tadi. Kenapa? Kerana taubat yang ada pada diri. Sebab itu seseorang itu duduk pada taubat kepada Allah. Kalau orang itu ahli ibadat tapi tidak jadi ahli taubat, dia belum lagi dikasihi oleh Allah. Tetapi kalau dia itu ahli maksiat, kemudian dia menjadi ahli taubat, maka dia orang yang dikasihi oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Taala kasih kepada orang yang sentiasa bertaubat. Tawwabin ni makna sentiasa bertaubat. Maka orang yang sentiasa bertaubat, kadang-kadang dia tersentiasa jatuh dalam dosa. Dalam dosa dia bertaubat, dalam dosa dia bertaubat, lalu banyak kali dia bertaubat pada Allah, sehingga dia menjadi ahli taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat dia daripada lalai. Yang ketiga, ni peringkat paling tinggi lagi. Ada pula orang yang bertaubat daripada melihat kebaikan dan ketaatan yang dilakukan. Dia buat baik, dia telah melihat kebaikan dia, maka dia bertaubat kepada Allah. Maknanya dia buat baik, dia merasa dia baik, dia bertaubat kepada Allah. Dia buat taat, dia melihat kepada taat dia, mari fikir, aku ini sudah menjadi ahli tahajud, maka dia taubat pada Allah. Dia memikirkan, dia merasakan, aku ini sudah menjadi ahli Quran, maka dia bertaubat daripada amal ibadatnya. Kerana apa? Kerana dia telah melihat taat dia itu. Akhirnya taat itu dia merasakan daripada dia, bukan daripada Allah. Orang-orang ahli tasawuf, dia tidak melihat pada ibadat yang banyak. Dia tidak melihat pada ibadat yang banyak, tetapi dia melihat kepada anugerah pemberian Allah Ta'ala atas ibadat yang dia lakukan. Sama ada dia boleh buat ibadat sedikit, banyak, dia terima pada Allah Ta'ala. Sebab itu dipandang di sisi Allah bukan banyaknya ibadat, tetapi banyaknya ingat pada Allah. Apa guna orang itu ibadat banyak, walaupun dia banyak sembahyang, walaupun dia banyak baca Quran, walaupun dia banyak ibadat, tapi lalai pada Allah. Tapi bagaimana dengan seorang yang amal ibadatnya sedikit, tetapi dalam sedikitnya benar-benar ingat ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tidak sama. Orang tengok Imam Malik, apa dia buat malam-malam, sembahyang sampai pagi. Sembahyang sampai pagi. Imam Ahmad sembahyang subuh dengan wuduk sembahyang isyak. Mereka ahli-ahli ibadat.
Tengok Imam Syafi'i tidur je sampai pagi. Tidur sampai pagi. Rupa-rupanya ibadat Imam Asy-Syafi'i itu tafakur. Bukan tidur, tapi tafakur. Dalam dia bertafakur itu, dia dapat menyelesaikan ribuan masalah-masalah agama. Masalah-masalah agama dapat mereka selesaikan. Lalu seseorang peringkat yang ketiga ini, dia bertaubat juga daripada melihat akan amal dia. Allah Ta'ala tak bergantung dengan amal kita. Kita lah yang bergantung dengan rahmat Allah. Kalau Allah Ta'ala memberi rahmat, maka ia orang yang beruntung. Bukan Allah Ta'ala melihat pada banyak amal kita dalam keadaan hati lalai pada Allah, tidak. Maka apabila seorang itu sudah melihat dirinya, dia panggil melihat diri. Melihat diri ni, dia merasa bahawa kalau dia semayang banyak, dia rasa dia ni semayang banyak. Siapa yang buat amal ibadat, dia terasa dia ahli ibadat, dia kena taubat. Kerana merasa diri itu ahli ibadat itu tipu daya lagi. Merasa diri itu ahli ibadat itu nafsu lagi. Merasa diri dia itu ahli ibadat itu, di dalam hatinya ada ujub. Ada ujub. Ujub makna merasa kagum dirinya, merasa dirinya hebat. Dan ujub juga satu penyakit yang boleh merosakkan amal. Ini bahaya. Sebab tu kadang-kadang yang jadi ahli ibadat pun tak lepas. Ahli maksiat memang tak lepas dah. Dari segi zahirnya begitulah, kecuali Allah Ta'ala beri rahmat. Ahli ibadat pun tak lepas. Maka siapakah orang yang selamat? Orang yang sentiasa mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada daya kemampuan untuk meninggalkan maksiat, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini martabat kedudukan orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi kita mesti kena melalui taubat yang pertama. Taubat yang pertama, kena taubat daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Biar sampai hati kita ingat kepada Allah bila kita buat amal ibadat. Maka bila buat amal ibadat sampai hati ingat kepada Allah Ta'ala, lalulah peringkat pertama kita bertaubat. Bila orang itu taubat, dia jadi ingat, dia pasti tak mampu nak buat maksiat, sebab hati betul-betul ingat kepada Allah. Bila dia sudah ingat, kadang-kadang mari lalai, dia kena bertaubat juga kepada Allah Ta'ala dengan sebab kelalaian dia. Lalulah dia terus, bila hati sudah ingat, lalu rasa kasih, lalu cinta, lalu dia akan ikutkan kehendak kekasihnya. Lalu dia menjadi ahli ibadat. Bila dia menjadi ahli ibadat, kalau dia melihat atas ibadat dia merasa dia ahli ibadat, dia kena taubat juga daripada perasaan merasa dirinya ahli ibadat. Maka demikianlah perjalanan orang yang nak sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan senang. Bukan senang. Rasa amal ibadat, rasa lepas, tak lepas lagi dengan Allah. Sehingga kan orang yang betul-betul bertaubat, dia akan merasakan bahawa dia sudah tidak ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Tak ada ibadat banyak, tak ada ilmu banyak, tak ada apa-apa, yang ada hanya Allah Ta'ala. Inilah yang dikatakan orang yang sudah fana billah, orang yang sudah tenggelam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tengoklah kesan taubat. Apabila seseorang itu bertaubat, lalu akan ada kesan. Ketahuilah bahawa setiap kali orang sufi ahli tasawuf memperbetulkan ilmunya terhadap Allah Ta'ala, dia betulkan ilmu. Ini kena faham pembetulan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang mencari Allah Ta'ala, tidak mencari yang lain. Mereka mencari Allah, mencari makrifat kepada Allah, ataupun dengan arti kata bukan mencari makrifat, mencari Allah. Kalau mencari makrifat tu pun belum lagi tu, dia betul-betul mencari Allah. Ilmu, sebab itu dikata hakikat tasawuf ini meninggalkan dakwah ad-da'u. Tahu dakwah? Saya ini ahli makrifat, itu belum lagi tasawuf. Kerana hakikat tasawuf itu meninggalkan segala dakwaan. Tinggal habis dakwah. Nak mendakwa dirinya begini tak ada. Dia hanya melihat bahawa
dirinya hanya hina di sisi Allah, fakir di sisi Allah. Habis tu apa yang dia cari? Dia cari Allah ya. Tengok ahli sufi, dia buat amal ibadat, lalu Allah Ta'ala hantarkan malaikat. Malaikat beritahu pada dia, kamu buat amal ibadat pun kamu ahli neraka. Buat amal ibadat. Kata dia, aku tak kira mu kata aku ahli neraka ke, aku bukan nak cari tu, aku nak cari Allah. Mu nak kata ahli neraka lah, tu adalah aku tetap nak cari Allah. Dia buat amal ibadat. Lalu Allah Ta'ala hantar malaikat beritahu, dia ni sebenarnya ahli syurga. Lalu dia beritahu, malaikat beritahu, kamu ni ahli syurga. Tak ada apa kesan pun, dia tetap ibadat pada Allah. Tetap ibadat kepada Allah, syurga pun tidak, neraka pun tidak, bagi dia mencari Allah. Ini yang benar-benar sufi yang agung. Yang benar-benar sufi. Dan kita mencari syurga, kita pekat orang awam. Maka makom orang awam boleh lagi untuk mencari syurga. Pekat awam memang begitu. Anak kita nak suruh semayang, kita upah coklat dulu apa? Sebab budak lagi. Kalau semayang, we piti, we coklat, semayang. Maknanya kalau tak semayang, tak we piti. Semayang juga kawan tu nak piti. Tak apalah, pekat budak-budak. Pekat budak-budak kena ada juga benda-benda macam tu. Barulah dia semangat. Baru dia semangat semayang. Takkanlah sampai ketua nak piti lagi. Maknanya umur 30 mana ayah piti semayang lagi? Ada tak tak? Sebab itu pekat awal bagi orang awam itu mencari syurga, menjauhkan neraka. Tetapi bila pekat akhirnya tidak. Sebenarnya yang mencari itu adalah, yang dia cari itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mencari yang lain. Bagaimana kalau orang itu dia kata mencari makrifat tapi tak jumpa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebut dalam kitab Sirrul Asrar, mengatakan bahawa kalau orang itu benar-benar mencari Allah, kalau dia tidak mencapai makrifat, maka dia nak mati nanti dia ajar malaikat. Malaikat ajar makrifat. Kalaulah dia tak dapat lagi makrifat lagi, kalau ketika itu dia akan dapat ketika di alam barzah, dia ajarkan lagi lepas daripada mati. Kalau dia benar-benar ikhlas mencari Allah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan Allah, Allah Ta'ala tunjuk jalan pada mereka. Ini janji Allah. Hanya kita duk cari benda lain. Dalam kitab Hikam dia kata meninggalkan mencari karamah. Bukan cari karamah. Kalau mencari karamah itu tipu daya lagi. Maka dia bertaubat. Boleh jadi masa pekat awal-awal dia cari itu. Ataupun dia cari kemuliaan, ataupun dia cari nama, ataupun dia cari apa-apa. Hatta mencari makrifat pun dia bertaubat pada Allah. Aku ni tak cari Allah, cari makrifat. Maknanya sampai begitu sekali. Sebab itu dia kata bila dia bertaubat kepada Allah, dia akan memperbetulkan ilmunya terhadap Allah. Maknanya dia akan memperbetulkan adabnya dengan Allah. Batu kata Syekh Yusuf Al-Hasani, Syekh Yusuf Al-Hasani, satu ketika di Negeri Sembilan masa dia buat seminar Ahbab Muqayyam Sufi, baca kitab Ibnu Arabi. Dia kata dia buat perbandingan begini, bagaimana seorang perempuan itu dengan seorang lelaki. Perempuan itu tahu lelaki itu nak ke dia tu bukan kerana dia, kerana harta dia. Maknanya orang itu, perempuan itu tahu lelaki ini nak pada dia, tapi bukan kerana dia, kerana apa yang ada pada dia. Adakah itu benar-benar orang itu kasih, benar-benar cinta pada wanita tadi? Tidak. Maka nak bukan nak sesuatu pada Allah, nak pada Allah, nak Allah Ta'ala. Orang yang mencari Allah, lalu dia memperbetulkan ilmu dia, betul-betul memperbetulkan ilmu dia, adab dia, akhlak dia, adab dia dengan Allah, dia memperbetulkan. Sebab itu kita kena faham, kita ini ada adab. Adab pertama, adab dengan Nabi Adam AS. Kita ini kena buat baik dengan manusia, dengan jiran tetangga, kawan, sahabat, anak. Itu kita adab kita dengan Nabi Adam AS. Kerana Nabi Adam mewakili manusia. Adab kita dengan Rasulullah SAW, maka kita kena memuliakan ulama-ulama.
Ulama-ulama, kerana ulama-ulama itu pewaris daripada segala nabi. Pewaris daripada segala nabi, maka adab kita itu memang muliakan para ulama. Nabi Adam dia tetangga manusia termasuk ibu bapa, itu adab dengan Nabi Adam. Adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita memuliakan para ulama. Adab kita dengan Allah Ta'ala, hendaklah menunaikan segala kewajipan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala padukan kepada kita. Adab kita kepada diri kita sendiri, menjauhkan diri daripada maksiat. Maka adab kita pada diri kita sendiri, menjauhkan diri dari maksiat dan memperbanyakkan istighfar. Memperbanyakkan istighfar. Adab kita dengan Nabi Adam, maknanya sesama manusia, kena banyakkan doa. Kepada orang lain, pada ibu bapa kita banyakkan doa. Adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena banyakkan selawat. Adab kita dengan Allah Ta'ala, kena banyakkan tahlil la ilaha illallah. Maka apabila dia bertaubat, dia kena memperbetulkan ilmu dia. Dia kena memperbetulkan ilmunya terhadap Allah. Dan setiap kali amalannya bertambah, maka bertambah halus dan bertambah teliti. Bertambah teliti taubat dia. Semakin dia jaga taubat dia, supaya agar dia tidak mempermainkan taubat ataupun gelincir daripada taubat. Sehingga kan dikatakan dia semakin halus akhlak, halus adab. Begitu. Maka sesiapa yang mensucikan hati daripada dosa dan kotoran, dia sucikan hatinya daripada kotoran dosa, maka akan terpancar kepadanya cahaya uns. Uns ni bahasa Arab. Cahaya uns ni maknanya cahaya berjinak-jinak dengan Allah. Kalau hati bersih, Allah nikmat duduk dengan Tuhan, nikmat duduk dengan Allah. Tapi hati kita tak apa bersih, jadi baca Quran pun tak semangat. Baca semuka dah habis, Allah lambatnya nak berhabis. Mari, ibadat kita tak semangat, ia jadi lemah. Kerana apa? Kerana penyucian hati kita tidak betul-betul bersih. Tapi orang yang hati bersih, Masya Allah, dia benar-benar berjinak dengan Allah, hatinya hidup dengan Allah, dia menjadi ahli ibadat, dekat dengan Allah. Maka dikatakan perkara-perkara tersembunyi yang membinasakan dirinya tidak lagi tersembunyi baginya. Apa perkara yang paling sembunyi? Apa perkara yang tersembunyi pada diri kita? Syirik lah. Kita tahu kita duduk dalam syirik, tak tahu. Padahal duduk dalam syirik tidak tahu. Sebab itu sebenarnya disebut di dalam kitab yang pernah dibaca Syekh Wahimuddin, iaitu satu ketika dia baca, mengatakan bahawa semua manusia duduk dalam syirik kecuali orang yang keluar daripada syirik. Bukan semua manusia duduk dalam syirik kecuali orang yang masuk dalam syirik, tak. Orang duduk dalam syirik tidak sedar. Kita akad benda, kita rasa kita gagah. Ni tenaga kita. Kita akan nampak wujud diri kita. Kita buat amal ibadat, kita rasa kita rajin. Amal ibadat kita buat banyak-banyak, kita rasa diri kita. Dia panggil wujud diri. Itu syirik lagi pada Allah. Benda yang halus, benda yang halus yang tak nampak. Benda apa lagi yang tersembunyi? Aib diri kita. Ikhlas ke tak ikhlas kita, ujub ke tak ujub, ada takabur tak, tidak ada takabur, kita tak tahu, kita tidak tahu. Tapi bila hati kita dibersihkan oleh Allah, terbuka segala yang tersembunyi. Maknanya lalu dikatakan bahawa perkara-perkara tersembunyi yang membinasakan dirinya tidak lagi tersembunyi baginya, dan kesucian hatinya juga tidak tercemar ketika dia sedih dengan kesilapan. Walaupun dia melakukan kesilapan, tapi hatinya tetap dengan Allah Ta'ala. Tetap dengan Allah Ta'ala. Setiap kelalaian, terus dia beristighfar kepada Allah. Terus beristighfar kepada Allah. Ketika itu dia bertaubat kerana malu kepada Allah yang melihatnya, malu pada Allah. Sebab orang yang benar-benar bersih, lalu dia akan rasa hina. Baru dia sedar selama ni dia benar-benar hina betul dengan Allah, banyaknya kotoran yang dia telah lakukan. Maka dengan hasil daripada taubat yang benar-benar dia bertaubat dengan ikhlas,
dengan melalui jalan yang benar-benar dia bertaubat kepada Allah, lalu taubat akan melahirkan istighfar yang banyak. Dengan sendirinya bila dia bertaubat, dia timbul dalam hatinya Allah, malunya dia pada Allah, banyaknya dosa yang dia telah lakukan, lalu dia menjadi orang yang banyak menangis di malam hari. Dengan sendiri dia akan rasa nak beristighfar pada Allah. Dengan sendiri dia beristighfar. Jadi istighfar tu jadi banyak dia beristighfar. Dia bukan saja beristighfar di siang hari, bahkan siang dan malam beristighfar. Beristighfar. Sayyidina Umar Al-Khattab, sebaik-baik manusia. Lepas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Lepas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini orang yang mulia, orang yang dekat dengan Nabi, orang yang soleh, orang yang baik, orang yang ahli ibadat. Tetapi dia di malam hari banyak menangis. Banyak menangis. Ada mengatakan dia menangis kerana di antaranya mengingati masa zaman jahiliah dulu. Menangis kepada Allah, wa amal ibadat banyak. Siapa tak tidur siang malam. Satu hari orang nak jumpa dia. Bila nak jumpa, tanya nak jumpa siapa? Nak jumpa Amirul Mukminin. Maknanya nak jumpa khalifah di sini. Kat mana istana? Orang pun suka selalu. Kalau tanya istana, maknanya orang ni memang tak kenal Sayyidina Umar tu siapa. Sebab apa? Sayyidina Umar mana ada istana walaupun dia khalifah. Boleh jadi Rom Parsi tu, Raja Rom, Raja Parsi ada istana dia, tetapi Sayyidina Umar Al-Khattab tidak ada istana. Lalu pergi nak jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi rombongan ini datang malam lewat. Katanya beginilah, ini dah malam, maka besok hari lah jumpa. Jadi bila besok hari duduk di masjid, tidur di masjid. Jadi bila tidur di masjid, rombongan ini tidur di masjid, tiba-tiba di malam hari ada terdengar suara orang yang menangis di malam hari. Lalu jemaah ini pun bangun tengok siapa yang menangis. Tengok ada seorang yang sedang beribadah menangis malam-malam hari. Maka dikenali lelaki itu, ni orang soleh ni yang menangis malam-malam hari. Bila sampai besok hari, lalulah dipertemukan dia dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Rombongan tadi terkejut. Kerana apa? Baru dia dapat tahu lelaki yang menangis malam tadi itu adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Orang yang banyak menangis kepada Allah Ta'ala. Menangis ini dengan sebab hatinya betul-betul tulus, betul-betul bersih dengan Allah. Lalu dikatakan bahawa dia banyak istighfar siang dan malam. Maka ini menyebabkan orang sufi merasakan ubudiyah yang sejati. Orang panggil Zawqiyah, Zuh betul-betul. Dia merasakan dirinya maknanya hina depan Allah, sehinggalah dia dapat merasai kenikmatan iman yang sebenarnya, ubudiyah yang sejati, serta kekurangan dalam menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin dia itu menunaikan hak kepada Allah, semakin dia itu melakukan amal ibadat, semakin dia rasa dia ini banyak cuai dengan hak-hak Allah. Ini hebat, orang-orang ahli sufi ini hebat. Sehingga kan dia dapat merasakan bahawa seolah-olah dia tidak ada apa-apa, walaupun dia itu ahli ibadat. Maka Sayyidina Osman Ibn Affan, bila dia jalan dekat perkuburan, Sayyidina Osman Ibn Affan menangis. Bila dia menangis, orang tanya dia kenapa menangis. Kerana mengenalkan akan diri dia. Merasakan diri dia ini tidak lepas di sisi Allah, tidak semangat, tidak selamat di sisi Allah Ta'ala. Lalu orang itu mengatakan bahawa kamu ni orang yang sudah dekat. Dipujinya Sayyidina Osman. Sayyidina Osman tidak menyetujui perkataan sahabat itu. Kerana apa? Kerana merasakan bahawa dirinya memang benar-benar tidak layak untuk menjadi orang yang selamat di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu dikatakan bahawa kalau orang itu rasa dia betul-betul selamat, boleh jadi dia orang tak selamat. Boleh jadi. Dan kalau orang itu benar-benar rasa dia ini belum lagi selamat, boleh jadi dia orang yang selamat di sisi Allah. Kalau dia merasa dia kau tidak selamat, tidak selamat di sisi Allah Ta'ala. Kerana apa? Dia bimbang. Bimbang. Kadang-kadang Allah Ta'ala boleh mencabut makrifat yang ada dalam hati. Sufyan Tsauri bila dia nak wafat dia menangis.
Tak ada orang kuat amal ibadat ni. Zaman dia ni Sufi Anusari di antara ahli ibadat. Maka ketika dia nak mati, dia menangis. Bila dia menangis, anak murid dia tanya, "Wahai Tuan Guru, kenapa Tuan Guru menangis? Sedangkan Tuan Guru ini ahli ibadat." Dia mengatakan dia bimbang, takut Allah Ta'ala mencabut makrifat dia kepada Allah. Maknanya hati yang betul-betul dengan Allah akan dicabut, dipalingkan ke lain. Maka sebab itulah orang-orang yang ahli tasawuf ini, mereka itu sentiasa merasa takut kepada Allah dan sentiasa berharap kepada Allah Ta'ala, dan sentiasa merasa kurang di dalam menunaikan hak Allah Ta'ala. Dan ia merupakan satu iktirafan ubudiyah serta penyaksian rububiyah daripada mereka, yakni ahli-ahli tasawuf. Tinggallah mereka itu benar-benar berubudiyah kepada Allah. Dan juga mereka itu menyaksikan rububiyah, yakni ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan bahawa dia benar-benar menyerah diri kepada Allah. Maka golongan sufi membaca firman Allah Taala di dalam kitabnya, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, aku itu Nabi Nuh, berkata kepada mereka, beristighfarlah, memohon ampun daripada Tuhan. Sesungguhnya dia Maha Pengampun. Nescaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, kamu ini banyakkan istighfar kepada Allah, kerana Allah Ta'ala Maha Pengampun. Yusilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah Ta'ala akan utuskan di langit tadi air hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwalin, dan akan diberi kepada kamu itu harta-harta. Sebab itu orang yang banyak beristighfar ini, Allah Ta'ala pemudahkan rezeki. Di antara jalan dipermudahkan rezeki itu, diluaskan rezeki dengan memperbanyakkan istighfar. Kemudian dikatakan diperbanyakkan harta dan anak-anak kamu. Boleh jadi anak pun jadi ramai, ataupun jadi barakah, ataupun jadi baik, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan di dalamnya pula ada, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai, menjadikan kebun-kebun jadi subur. Allah Ta'ala akan sungai-sungai mengalir dan sebagainya, kerana sebagai jalan Allah Ta'ala redha kepada dia dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu disuruh kita agar bertaubat kepada Allah, memperbanyakkan istighfar, agar kita dibersihkan oleh Allah Ta'ala daripada dosa-dosa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rizqna 'ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.